menjadi mangsa penderaan. Jadi apa yang sepatutnya dan patut dia buat. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Ustaz Abdul Razak atas soalan. Untuk saya menjawab isu ataupun situasi soalan yang diberikan oleh Ustaz tadi, saya nak lihat dua perspektif. Okey, yang pertama saya kata mikro dengan makro lah. Mikro tu maksud kata daripada kapasiti isteri tu tadi. Soalan isteri, kita kena faham degree pukulan itu berbeza setiap kes. Ada isteri yang hanya dipukul sekali, hanya terus pergi mahkamah, oh saya kena pukul, saya nak cerai. Jadi kena bezakan dengan jenis isteri yang dah dipukul berulang kali. Berulang kali itu maksud kata bukanlah sampai 5 tahun, 20 tahun, 25 tahun tadi, not necessarily. Tapi dia tahu dengan pukulan yang dialami oleh suami dia tadi itu, dia tahu suami lepas ni dia akan pukul lagi. Dia tahu menyeksa emosi dia. Dan apatah lagi apabila dia tahu apabila dia dipukul oleh suami dia untuk sekian kali, dia yakin bahawa pukulan itu boleh menyebabkan ancaman, memberi ancaman kepada nyawa dia ataupun anak-anak dia ataupun ahli-ahli keluarga yang berada lah dalam rumah tadi. Okay, so kalau itu keadaannya, so kita kena treat berbeza. Okay, yang pertama dari sudut mikro, basic capacity isteri tadi, dia kena tanya diri dia. Kita tak boleh nak kata semua suami yang pukul isteri itu suami dia jahat dah. Kita tak boleh kata gitu. Saya rasa kurang tepat sebab ada juga kita lihat kita memang isteri dia ni tega. Lawan sokmo perintah ataupun lawan sokmo kan cakap suami dia. So yang begini saya punya pendapat, kalau beginilah keadaan dia, memang kita perlu menilai. Kita sebagai isteri perlu menilai. Saya tak kata bahawa suami pukul isteri tu benda yang patut. Tapi kalau kita lihat dari mekanisme, dia punya peringkat dia, apa sebab dia sebagainya. Kalau benda itu memang terbukti berlaku, dari satu sudut sebenarnya syariah mengiktiraf bahawa boleh berlaku pukulan suami kepada isteri dalam keadaan untuk mendidik dan dalam keadaan suami dah ambil semua all the necessary mechanism. All the necessary means telah dibuat. So isteri masih lagi dipukul. Contohlah kata sekali pukul. Okay. Jadi kalau dalam keadaan begini saya nasihatkan apa yang kita mungkin kecil saja, mungkin boleh diperbaiki. Benda itu kecil saja mungkin boleh dielakkan. Dari satu sudut kita fikirkan dia punya masalah yang besar. So memang kita menanggung tadi suami kita, contohlah suami kita tepuk badan kita ataupun ditolak kita. So benda itu sebenarnya kita boleh embrace lagi. Kerana kita memikirkan persoalan keutuhan institusi keluarga ni lah, dan institusi keluarga bagaimana kita maklum adalah asas yang paling penting dalam pembinaan akidah itu sendiri, pembinaan agama itu sendiri. Jadi satu sudut kita kena balance kan, daripada kita ni nak membela diri kita hanya dipukul sekali tadi dengan membela nasib anak-anak kita, membela nasib keluarga kita. Okay, itu satu situasi. Bukanlah maksudnya situasi ni pada saya kurang wajar untuk terus pergi ke mahkamah filekan perceraian. Okay, sebab kita pun ada sebagai manusia ataupun isteri yang kita dah kahwin dengan suami kita untuk like 10 years or 15 years or 20 years. So barat kita kenal dan kita tahu macam mana nak ambil hati suami kita, dan kita tahu this benda yang berlaku, tragedi yang berlaku pukul tadi itu akan berlalu dan kita akan baik semula. Okay, itu satu situasi. Situasi yang berlainan, makro juga. So, isteri tadi telah dipukul berulang kali dan dia yakin bahawa dia memang akan dipukul lagi oleh suami dia, dan dia yakin hanya benda-benda kecil pun akan dipukul oleh suami dia, dan dia yakin suami dia ni boleh menjadi satu ancaman kepada dia, kepada nyawa, harta dia dan anak-anak dia. Dan ataupun satu lagi, dia memang yakin bahawa suami dia ni ada isu mental issue lah, kita sebut begitu, mental issues. So dalam keadaan ini sangat-sangat digalakkan oleh isteri tadi. Yang pertama, okay, bila saya dipukul tadi itu, pertama sekali relax dulu. Okay, jangan terus ambil buku-buku baju dalam beg terus lari terus keluar rumah. Itu dah jadi isu lain, sebab kita keluar dari rumah tu dah jadi isu lain. Nanti suami boleh gunakan itu atas kita bila di mahkamah nanti. So pada saya kita kena duduk bertenang dulu. Okay, sakit lah, memang sakit lepas kena pukul kan. Tenang. Dan kita ambil handphone kita ambil gambar dekat mana yang kena pukul tu. Contoh kata mulut kita berdarah, ambil kat situ.
Okey, contohlah kata kalau saya cadangkan macam siap-siap lah pakai elok-elok sebab bukti itu akan sampai ke polis dan sebagainya, so ada pihak-pihak lain yang akan lihat gambar tu. So kalau di kaki, ambil gambar kaki dan seeloknya direkodkan hari-hari apa, bila masanya berlaku benda ni. So yang pertama, bila dah ambil gambar tadi, bukti, pergi ke klinik dulu. So klinik akan ataupun pihak pengamal undang-undang akan mengeluarkan satu laporan mengatakan bahawa kita telah cedera sekian. Okey, dan kecederaan kita tara mana, parah ke tak parah ke, bahaya ke tak bahaya ke. So dokumen-dokumen ini, laporan doktor, gambar tadi penting. Okey. Dan kalau dalam situasi tadi memang suami dia berulang kali dah berlaku benda ni, contohlah 5 kali kena pukul dah, dan benda kecil-kecil semua kena pukul dan kita tahu sebenarnya something wrong dengan suami kita, so disarankan pada wanita tadi terus buat laporan polis. Okay, so laporan polis tu pentingnya adalah satu, contohlah kalau kita nak proceed dengan tuntutan cerai dan sebagainya di mahkamah, itu juga satu exhibit ataupun satu evidence yang sangat bagus. Ataupun satu lagi, kegunaan laporan polis tadi tu adalah supaya polis tahu apa yang berlaku di rumah kita, apa yang berlaku dalam hubungan kita suami isteri. Dan contoh kata kalau keadaan Auzubillah zalik melarat dan kita disakiti sehingga kita pingsan, anak-anak kita pingsan dan sebagainya, ataupun mungkin tengah kes, kalau kita tengok di Malaysia pun ada kes-kes pukul isteri yang sampai kepada kematian pun ada, memang banyak. So kalau begini, laporan polis itu sangat penting nak mendakwa suami tadi yang melakukan siri-siri pukulan pada kita. Okay, so tadi ambil gambar, yang kedua pergi klinik, pergi hospital, dapatkan laporan. Yang ketiga, pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Dan ni adalah 3 dokumen ni kita kena simpan. Kalau kita pergi pejabat polis kan kita dapatkan laporan, copy of laporan tu. Kalau kita pergi hospital pun kita dapat laporan tu. So semua tu dokumen perlu disimpan. Contoh kata kita tak nak lagi, kita nak bertahan lagi. Okay, something yang noble lah pada saya, pada sudut pandang saya kepada isteri tadi, something noble on her part. Okay, tapi macam tadi contoh berlaku lagi, buat lagi. Okay, dan semua benda tu perlu disimpan dengan baik. Jangan sampai suami kita yang pukul kita tadi tu jumpa. Dan sebab apa, nanti kalau kita nak go kepada proceeding yang lebih tinggi ataupun lebih berat, so dokumen-dokumen ini sangat-sangat bermakna. Tapi dari satu sudut, sebelum contohlah, dia tak nak pergi lagi, dia tak nak mohon cerai dan sebagainya, dia nak ambil lagi mekanisme untuk selamatkan anak-anak dia. Sebab perbahasan tentang menyelamatkan suami ni, kita nak selamatkan suami kita nak selamatkan keluarga kita, nak selamatkan anak-anak kita. Macam mana anak kita nak membesar tanpa suami, tanpa ayah. Okay? So dia ada persoalan, pertimbangan yang besar. Dan sebab macam menurut Ustaz Abdul Razak tadi, ada isteri yang sanggup menunggu sehingga 25 tahun. So kita faham sebenarnya keadaan dia atau posisi dia. Memang begitu. Dia ada pertimbangan anak, malu kejiran, malu ke keluarga. So those kind of things. So tak apa. So kita letakkan sebagai fasa-fasa dia. So yang pertama ambil mekanisme tadi, kita cuba ubah diri. Kalau tak boleh, memang suami kita pukul kita banyak kali dah, sekali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya, ambil mekanisme ini. Okay? Dan sampai kepada laporan polis, saya rasa itu sudah agak kuat lah bagi pihak isteri tadi. Okay? Ataupun satu lagi cara yang saya boleh ketengahkan di sini adalah menggunakan kaedah hakam. Hakam ni dekat mahkamah ada, tapi hakam dalam antara kita, suami dan juga ahli keluarga juga ada. That's why lah yang menariknya, bukan yang menarik lah, maksudnya divine-nya ataupun hebatnya ayat Allah Ta'ala tadi kita sebut tentang ayat wadribuhunna dan sebagainya. Bawah tu, kalau kita semak dalam surah An-Nisa ayat 34, bawah tu ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainahuma, kalau kita takuti ada shiqaq. Macam tadilah bergaduh, pukul dan sebagainya, suami ke isteri dan sebagainya, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. So masa kata mungkin perlu ada mekanisme ini juga. Maksudnya kita dah tahu kita selalu kena pukul. So before kita proceed dengan nak bercerai di mahkamah dan sebagainya, kita pergi dulu minta tolong ahli dalam keluarga kita. So kalau hakaman ini kita ambil orang yang paling kita percaya boleh defend diri kita. So kalau contohlah ayah kita. So kita nanti ayah kita tolong cakap dengan suami kita ni. Dia asyik pukul kita. Okay? Ataupun tak boleh cakap dengan suami. Sebab suami dah marah, selalu dah tak balik rumah sebagainya. Instead of cakap dengan suami, ayah kita boleh cakap dengan ayah suami kita. Hakaman min ahlihi
wa hakama min ahliha. Itu satu mekanisme yang bagus. Contohlah kata kalau berlaku keadaan di mana semua ini tidak berjaya, barulah kita boleh proceed dengan tindakan ataupun membuka kes di mahkamah. So perlu faham di sini, bukanlah kata pukul terus bercerai, bukan. Ada resilient, kita perlu embrace certain things, kita perlu ambil mekanisme ataupun ambil langkah-langkah tertentu dulu. Kalau tidak boleh, langsung tidak boleh yang ini sendiri tepuk dada tanya diri sendirilah. Maksud saya mampu tak to go on with this kind of marriage. Kalau tak mampu, okay, this is the solution. So first of all, kita kena pergi buka kes di mahkamah. Okay. So, sekarang ni bila suami dan isteri dalam hubungan dalam marriage yang sah, maka satu cara dia untuk meneraikan hubungan tadi talak. So, talak di dalam mahkamah syariah ataupun dalam syariah ini ada beberapa jenis. Okay. Yang tadi isteri antara opsi yang dia ada adalah dia boleh pergi ke mahkamah, saya nak buka kes talak biasa. Maksud kata bawah Seksyen 47 kalau ikut enactment Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Okay. Yang seksyen tu tak perlu risau. Biasanya kalau kita pergi mahkamah, okey, kaunter akan tanya nak buka kes apa dan dia akan bagi borang. So langsung dalam borang tu baca ada template. Seksyen tu dah hadir dah kat situ. Tapi cuma saya nak sebut kat sini seksyen tu maksudnya kita ada hak untuk menuntut hak cerai di bawah seksyen itu. Kita boleh maksudnya filekan kes untuk bercerai. Yang ini dengan perintah ataupun dengan tujuan bersama. Maksud kata suami tadi akan dipanggil untuk mentalakkan kita. Okey, tapi untuk sampai pada sini dia ada proses-proses dia ada suluh dia. Kebaikan daripada suluh ini, walaupun kita nampak macam dia drag case tu jadi daripada contoh 3 bulan jadi 6 bulan dan sebagainya, suluh, kemudian jawatan kuasa pendamai dan juga majlis hakam yang ada di mahkamah syariah ini adalah untuk memberi peluang kepada suami dan isteri tadi untuk mencari peluang-peluang untuk berbaik. Okey, sebab saya ada juga dengan kes, macam dia baru suluh ataupun kes dia waktu tengah bicara kat mahkamah. Ada seorang kawan saya di hakim, dia pernah cerita di Facebook, dia kata ada pasangan suami isteri datang ada kes di mahkamah dengan dia. Lepas tu satu hari ni dia MC, dia tak ada nak datang untuk kes perbicaraan tu. Lepas tu tak lama tu dia dapat makluman bahawa pasangan suami isteri nak bercerai tadi berterima kasih pada dia sebab dia MC hari tu. Sebab apa? Sebab MC-nya hakim tu hari itu dia berbaik dengan suami dia. Tak jadi cerai. So nampak tak rahmat jadi sebalik panjangnya proses tadi tu. So sama juga suluh hakam ini kita tak boleh pandang kenapa mahkamah syariah tak cepatkan saja kes-kes begini. Kan isteri tadi telah dipukul. Kena faham dalam syariah ini kita memupuk dulu semangat untuk mengukuhkan perkahwinan tadi. Dia berubah. Hari ini dia pukul kita, esok dia menjadi orang suami yang terbaik bagi kita. Sama juga isteri. Okay, so ruang-ruang ini perlu dioptimumkan. Maksudnya kita perlu manfaatkan dengan sebaiknya. Itu satu, perceraian cara biasa. Kalau sekiranya dalam keadaan pukulan yang sangat mencederakan, membahayakan sehingga suami isteri itu dibuat laporan polis dan dia merasa tidak selamat untuk berada di rumah, dia boleh keluar provided sebab dia dah ada tadi laporan polis apa yang berlaku pada dia. So yang begini, dokumen-dokumen tadi boleh digunakan untuk pembukaan kes cerai yang lain. Contohnya option yang pada isu-isu ini ada adalah cerai secara taklid. Dalam perkongsian kita yang lalu, kita dah bincang tentang taklid sedikit. Specifically kalau kita bercakap tentang taklid ini, waktu kita kahwin dulu, suami kita baca satu lafaz taklid. So dalam lafaz taklid itu memang ada, setiap negeri memang ada. Sekiranya saya menyakiti isteri saya. Maksud kata dalam kes memukul ini, kalau terbukti suami memukul maka akan jatuh talak dengan cara kerana melanggar taklid tadilah, cerai secara taklid. Ini pun ada peruntukan di dalam undang-undang kita. Okay, penceraian secara taklid itu satu. Satu lagi perceraian secara khulu, iaitu cara wanita tadi membayar sesuatu kepada suami dia, so dia melepaskan diri dia daripada perkahwinan tadi. So melepaskan diri daripada mudarat yang dilakukan oleh suami terhadap dia. Tapi yang ini dia melibatkan biasanya pembayaran sesuatu. Okay, so kalau wanita tadi mampu dan suami tadi setuju, ambil solusi yang ini. Tapi walam lebih baik yang tadi persetujuan dan juga secara taklid, sebab kemudaratan yang datang suami, kenapa kita nak macam bayar ke dia pula, kan? That doesn't make any sense. Dia bayar pada kita bayar pula dia.
So dia ada benda yang mungkin, tapi ada kes yang dalam pengalaman saya memang ada kes yang dia opt for this one. Sebab dia nak cepat. Suami dia memang nak duit tu. So situasi ataupun faktor-faktor sekeliling lah. Klien yang isteri tadi ada adalah penceraian secara boleh lihat sebab fasa itu adalah satu bentuk perceraian yang boleh difailkan oleh isteri dan ground dia sebab untuk bercerai itu ada. So itu option-option yang ada pada isteri yang dipukul tadi. Jelaskan bahawa bab pukul, bab cerai kerana dipukul perlu dinilai daripada kapasiti isteri tadi. Kalau dia mampu menanggung hanya sekali dipukul isteri, kenapa nak bercerai? Tapi kalau dah 2-3 kali dan dia sangat yakin suami dia akan mengancam keselamatan dan anak-anak, so ini adalah solusinya. Selain daripada mendapatkan support daripada ahli keluarga, daripada jiran-jiran ataupun mungkin kawan-kawan, kalau isteri kawan-kawan perempuan lah, kalau suami kawan-kawan lelaki. Okay? Itu yang kita boleh fikirkan. Ini prosedur itu saya bagi langkah awal saja, saya pergi ke mahkamah dan beritahu mana solusi yang kita nak, yang melihat pada keadaan kita yang kita rasa itu paling kuat. Kalau macam sebenarnya pukul ini lagi senang taklid sebenarnya. Maksudnya sebab dia dah berlaku pelanggaran dan kemudian pelanggaran sebab dipukul pelanggaran maka sudah terbukti cerai taklid. Jadi sebetulnya mudah untuk diselesaikan kes yang begini.